Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada korang semua. Baik, so hari ni saya nak kongsi sikit berkenaan dengan kenapa kita perlu menyewa instead of kita duduk rumah kita sendiri. So fakta ni mungkin bukan fakta lah, kejap lagi saya akan explain kenapa. So benda ni mungkin kaum wanita tak berapa suka sangat, sebab mereka lebih suka duduk rumah sendiri, and then mereka lebih rasa mungkin nak decoration dan buat sebagainya, lebih suka rumah sendiri berbanding dengan rumah sewa. Alright, tapi untuk kaum lelaki, saya akan sharekan benda ni, kenapa korang kena menyewa instead of duduk rumah yang korang beli. Bukan saya kata tak perlu beli rumah, okay? Korang kena beli rumah, tapi rumah yang korang beli tu korang sewakan. Dan rumah yang korang nak duduk, korang kena selalu menyewa. Alright, so saya akan tunjukkan dia punya contoh dekat sini. Okay, sebagai contoh, alright, kita ada satu projek baru. Okay, contohlah kita jalan-jalan dekat Tesco, tiba-tiba kita ternampak ada satu projek baru, dijual dengan harga RM400,000. Okay, kalau kita duduk, okay, kalau kita beli rumah yang RM400,000 dan kita plan untuk kita nak duduk dekat situ, tiap-tiap bulan kita akan bayar dekat bank sebanyak RM2,000. Betul? So ini tak campur lagi dengan kita punya maintenance fee, tak campur lagi dengan kita punya sinking fund, tak campur lagi dengan kita punya kita punya cukai pintu, cukai tanah, tak campur lagi. Alright, RM2,000 ni kita bayar bank sahaja. Okey, ini kalau rumah baru, new project. Alright, new project, kita nak beli, kita beli and then kita duduk, kita kena bayar RM2,000 tiap-tiap bulan. Dan new project juga, kalau kita menyewa, kita hanya perlu bayar RM1,000. Sebab apa saya cakap kena bayar RM1,000? Sebab developer sentiasa akan jual future price. Bila dia jual future price, harga ni adalah harga akan datang, bukan harga semasa. Jadi orang nak menyewa, orang akan menyewa harga semasa. Harga semasa di setiap tempat baru adalah 50%. Sebagai contoh, kalau bayar installment RM2,000, kita hanya boleh menyewa dekat tempat tu, dan rate sewa dekat situ RM1,000 hingga RM1,200 sahaja. Maksudnya, mana-mana owner, kalau diorang sewakan dengan harga RM2,000, insya-Allah takkan ada orang nak sewa rumah dia. So, diorang terpaksa untuk sewakan RM1,200. So, dekat sini, projek baru, mana lagi untung, korang menyewa ataupun korang duduk rumah yang korang beli? Of course, menyewa. Okay, ini kalau projek baru. Contohlah, kita ambil contoh lain, projek lama, ataupun kita panggil rumah subsale. Okay, rumah subsale. Alright, rumah subsale, sebagai contoh, kita jalan-jalan, member kita cakap, weh, ada satu rumah ni cantik, dekat Ceras, harga dia RM300,000 sebagai contoh. RM300,000. Tapi rumah tu umur dia dah 10 tahun. Cuba bayangkan, kalau kita beli dan kita duduk dekat situ, kita kena bayar dekat bank setiap bulan 1.5k. Setiap bulan kita kena bayar bank RM1,500. Tapi kalau kita menyewa, kita hanya bayar dekat owner RM900 sahaja sebulan. Kenapa? Alright, kalau kita beli harga semasa. Tapi kalau kita menyewa, kita dapat RM900 sebab owner rumah tu, dia beli rumah tu 10 tahun lepas. 10 tahun lepas, harga rumah tu dalam 150k. Jadi, dia hanya perlu bayar bank dalam 800 ataupun 700. Jadi, kalau dia sewakan dekat kita 900, dia still buat duit. So, dekat sini, kita untung sekali lagi kalau kita menyewa. Betul? Alright, so kalau kita nak duduk rumah yang kita beli tu, of course, kita kena bayar 1.5k. Alright, so itu saja daripada saya untuk video kali ini. InsyaAllah akan datang saya akan share lagi video-video yang lain berkenaan dengan property. So, salam perjuangan daripada saya, Fahmi Syukur, Seniman Hartanah. Assalamualaikum.